Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 5 akan membentangkan tentang 5 badan pemantau bebas untuk SPRM ini. Yang pertama adalah Jawatan Kuasa Khas mengenai Rasuah JKMR. Yang kedua adalah Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR. Dan yang ketiga pula adalah Jawatan Kuasa Aduan JKA. Dan yang keempat adalah Panel Penilaian Operasi iaitu PPO. Dan yang kelima adalah Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR. Okey, yang pertama sekali adalah Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR. Apa itu fungsinya? Fungsi LPPR ini adalah untuk menasihati SPRM tentang dasar dan strategi. Yang kedua pula, ia akan meneliti cadangan SPRM ini untuk tingkatkan lagi efektif pekerjaan mereka. Baiklah, yang kedua pula adalah Jawatan Khas mengenai Rasuah iaitu JKMR. Apa itu jawatan khas ini? Ia terdiri daripada 7 ahli iaitu Ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, Wakil Parti Kerajaan dan Pembangkang. Yang kedua pula adalah fungsi. Apakah fungsi mereka? Adalah untuk menasihati PM iaitu Perdana Menteri kita dengan masalah rasuah di Malaysia, iaitu memeriksa penjelasan SPRM tentang aktivitinya. Baiklah, yang ketiga pula kita ada Jawatan Kuasa Aduan JKA. Apa itu fungsi JKA? Fungsi JKA adalah untuk pantau SPRM ini ketika mengendali aduan. Ya, dengan terdirinya daripada tidak lebih daripada 5 orang ahli, iaitu mereka akan bekerja untuk mengenal pasti kelemahan prosedur kerja SPRM dan memberikan cadangan yang lebih berkualiti. Okey, yang seterusnya adalah Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah iaitu PPPR. Apakah fungsi mereka? Fungsi mereka adalah untuk aktiviti pemeriksaan dan perundingan amalan sistem atau tata cara kerja di agensi awam dan swasta. Dan juga mereka akan melaksanakan kempen untuk memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat di Malaysia. Dan seterusnya iaitu yang terakhir adalah Panel Penilaian Operasi. Apa itu fungsi mereka? Fungsi mereka adalah untuk pantau dan periksa kerja siasatan dan keputusan timbalan pendakwa raya, iaitu menasihat langkah-langkah kualiti sistem SPRM. Jadi setelah saya huraikan kelima-lima itu, maka tamatlah perbentangan saya iaitu Kumpulan 5 di grup Kia pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang fungsi SPRM. SPRM ialah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Fungsi SPRM terdapat 4, iaitu yang pertama, menerima aduan rasuah dan salah guna kuasa. Yang kedua, menjalankan siasatan. Yang ketiga, SPRM akan menyediakan khidmat perundingan dan nasihat untuk menambah baik sistem, prosedur dan tata cara yang lemah. Yang keempat, SPRM akan mendidik dan mendapat sokongan masyarakat dalam memerangi rasuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang strategi SPRM. Antara 3 strategi SPRM ialah pencegahan, penguatkuasaan dan pendidikan. Yang pertama, pencegahan, iaitu mengesal risiko rasuah dan memberi khidmat nasihat untuk menutup peluang rasuah. Sebagai contoh, khidmat nasihat berhubung sistem dan prosedur kerja berkaitan penguatkuasaan tanah di Cameron Highland. Seterusnya, penguatkuasaan iaitu mengesal kesalahan rasuah dan menyiasat kesalahan rasuah. Contohnya, yang pertama, skandal 1MDB dan SRC International. Yang kedua, skandal Air Sabah. Assalamualaikum, saya Suhana akan sambung pembentangan strategi SPRM dalam bidang pendidikan. Yang pertama, Angkatan Mahasiswa Anti-Rasuah Amal diwujudkan di institusi pengajian tinggi. Yang kedua, Kursus Integriti dan Anti-Rasuah KIA, iaitu aktiviti menawarkan KIA sebagai kursus elektif dalam tahun 2021 dan kursus wajib pada 2023. Yang ketiga, elemen anti-rasuah dalam buku teks sekolah, contohnya buku teks pendidikan Islam darjah 6 tajuk Hindari Rasuah. Yang keempat, Wira Anti-Rasuah Luar, program khas untuk murid sekolah rendah dan menengah. Yang kelima, kios jujur atau kedai jujur, iaitu untuk mendidik amalan integriti dan keusahawanan dalam kalangan murid.
ada dua agensi yang berperanan dalam meningkatkan tadbir urus dan integriti. Agensi yang pertama ialah EAIC, Enforcement Agency Integrity Commission ataupun Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan. Fungsi utama agensi ini untuk menerima aduan daripada orang ramai dan menyiasat salah laku terhadap penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan. Jika terdapat salah laku, tindakan susulan akan dikenakan. Agensi ini bermula daripada 1 April 2011 sehingga sekarang. Agensi yang kedua ialah Jabatan Audit Negara Malaysia. Fungsi Jabatan Audit ini untuk melaksanakan pengauditan terhadap akaun-akaun rasmi negara, akaun rasmi kerajaan persekutuan, akaun rasmi kerajaan negeri, agensi-agensi kerajaan, pihak berkuasa awam dan lain-lain. Tujuan pengauditan ada 3. Yang pertama, mematuhi kehendak undang-undang dan peraturan. Yang kedua, mendedahkan faktor yang tidak mendorong kepada keberkesanan, kecekapan serta ekonomi berhubung dengan perakaunan negara. Tujuan yang ketiga, untuk memberi pendapat sama ada penyata kewangan yang dihasilkan mematuhi piawaian yang ditetapkan ataupun tidak. Okey, sekian daripada grup 5. Terima kasih. Sekian daripada kami, Kumpulan 5. Terima kasih. Bye.